Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Jeffrey meneruskan lagi dalam mata pelajaran sejarah tahun 6 dan pada hari ini Cikgu menekankan kepada tajuk 3 iaitu pencapaian dan kebanggaan negara. Unit 10 Malaysia dan Dunia. Pada hari ini Cikgu akan menekankan kepada SP 12.4.2 iaitu menerangkan pelibatan Malaysia dalam ASEAN dan K12.4.5 menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR, murid dapat yang pertama menerangkan pelibatan Malaysia dalam ASEAN, yang kedua menyatakan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Manakala kriteria kejayaan iaitu 1. Murid dapat menerangkan beberapa daripada 4 penglibatan Malaysia dalam ASEAN. Yang kedua, murid dapat menyatakan beberapa daripada 5 kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. InsyaAllah, jika murid-murid mendengar dari mula video ini dan sehingga akhir, pasti akan mencapai objektif dan kriteria kerjaan kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, kita kenal makna warna logo ASEAN. Ini ialah logo ASEAN. Pada logo ASEAN, terdapatnya warna biru pada perkataan ASEAN dan juga dikelilingi bulatan gelungnya berwarna biru yang membawa maksud keamanan dan kestabilan. Manakala warna merah yang terdapat dalam bulatan bermaksud semangat dan dinamisme. Manakala berwarna kuning bermaksud kemakmuran. Putih yang membawa maksud kesucian. Bulatan yang terdapat mengelilingi pada logo ASEAN yang membawa kepada kesatuan ASEAN. Manakala 10 tangkai padi bermaksud cita-cita pelopor pembentuk ASEAN iaitu bersatu dan bersahabat. Baiklah, itulah makna warna logo ASEAN. Boleh faham murid-murid? Bagus. Seterusnya murid-murid, kita mengenali apa itu ASEAN. Baiklah, ASEAN dikenali sebagai Persatuan Negara-Negara Asia. Yang kedua, ASEAN merupakan sebuah persatuan yang dianggotai oleh negara-negara Asia Tenggara. Yang ketiga, ASEAN telah ditubuhkan pada 8 Ogos 1967. Pada peringkat awal penubuhannya, ASEAN dianggotai oleh 5 buah negara iaitu negara kita, negara Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. Anggota baharu ASEAN terdiri daripada Brunei iaitu telah menyertai ASEAN pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar telah menyertai ASEAN pada tahun 1997 serta Kemboja telah menyertai ASEAN pada tahun 1999. Boleh murid? Apa itu ASEAN? Ada 4 yang kita perlu ketahui tentang ASEAN. Baiklah murid-murid. Mari kita mengenali negara-negara anggota ASEAN berpandukan peta Asia Tenggara. Yang pertama ialah negara Malaysia. Negara Malaysia yang berwarna seperti warna pink belacan, itu ialah negara Malaysia, negara-negara yang menyertai ASEAN. Seterusnya ialah negara Indonesia. Seterusnya negara yang menyertai anggota ASEAN ialah negara Thailand. Seterusnya negara yang menyertai ASEAN ialah negara Filipina. Seterusnya negara yang menyertai ASEAN ialah negara Singapura.
Seterusnya, negara yang menyertai anggota ASEAN ialah Brunei Darussalam. Manakala negara yang menyertai anggota ASEAN lagi ialah negara Vietnam. Seterusnya, negara yang menyertai ASEAN ialah negara Laos. Seterusnya, negara yang menyertai anggota ASEAN ialah negara Myanmar. Seterusnya, negara yang menganggotai ASEAN ialah negara Kemboja. Ada 10 negara yang menganggotai ASEAN. Baiklah murid-murid, ini ialah negara yang menganggotai ASEAN berpandukan kepada peta Asia Tenggara. Baiklah murid-murid, apakah matlamat penubuhan ASEAN, di mana kita akan dapat saksikan penglibatan Malaysia dalam penubuhan ASEAN? Yang pertama, matlamatnya ialah untuk menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Yang kedua, memberikan bantuan latihan dan penyelidikan. Yang ketiga, menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, matlamat penubuhan ASEAN ialah menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan. Selepas ini, kita akan dapat lihatkan penglibatan Malaysia dalam penubuhan ASEAN. Baiklah murid-murid, setakat ini anda faham? Bagus. Baiklah, matlamat penubuhan ASEAN yang pertama tadi yang telah kita ceritakan dalam peta buih. Yang pertama, menggalakkan keamanan dan kestabilan politik. Dari sini kita dapat baca Deklarasi Kuala Lumpur telah diadakan pada tahun 1971, telah mengisytiharkan rantau Asia Tenggara sebagai ZOFAN, iaitu zon yang aman, bebas dan berkecuali. Di sini kita dapat lihat penglibatan Malaysia yang telah mengadahkan deklarasi itu di Kuala Lumpur. Tujuannya bagi mengekalkan keamanan tanpa campur tangan kuasa luar. Baiklah murid-murid, matlamat penubuhan ASEAN yang kedua iaitu memberikan bantuan latihan dan penyelidikan. Dari situ kita dapat saksikan gambar yang terdapat di negeri Pulau Pinang, merupakan kerjasama dalam bidang pendidikan yang memberikan tumpuan dalam bidang pendidikan. Tujuannya pembinaan RECSAM, iaitu Pusat Serantau Sains dan Matematik, untuk meningkatkan lagi kualiti dan matematik dalam kalangan negara ASEAN. Di situ nampaknya kepentingan penubuhan ASEAN dan nampak penglibatan Malaysia dan mendirikan RECSAM di Pulau Pinang, negara Malaysia. Matlamat penubuhan ASEAN yang ketiga iaitu menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Dari sini kita dapat baca pada tahun 1963 ASEAN mengumumkan kerjasama ekonomi menerusi The Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle IMTGT yang dicetuskan oleh Tun Mahathir yang ketika itu Perdana Menteri Malaysia. IMTGT disokong secara rasmi oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri Indonesia Presiden Suharto dan Perdana Menteri Thailand Chuan Lik Pai pada tahun 1993. Baiklah murid-murid, matlamat penubuhan ASEAN seterusnya iaitu yang keempat, menjalinkan hubungan sosial dan pembangunan kebudayaan. Dari sini kita dapat baca hubungan rapat negara anggota dijalinkan menerusi pengajuran, substansi dan pembangunan kebudayaan dengan mengadakan festival filem
ASEAN. Yang seterusnya iaitu negara-negara yang terlibat akan mengetengahkan budaya masyarakat masing-masing. Baiklah murid-murid, mari kita mengetahui tentang kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan negara luar. Yang pertama, iaitu menggalakkan kerjasama serantau dan antarabangsa. Yang kedua, meningkatkan imej negara. Yang ketiga, di situ kita dapat saksikan menggalakkan kemajuan ekonomi negara. Yang keempat, menggalakkan pelaburan asing. Dan yang kelima, mewujudkan keamanan serantau dan antarabangsa. Baiklah murid-murid, tahniah saya ucapkan kerana anda telah mengetahui penglibatan Malaysia dalam ASEAN yang berperanan ke arah mencapai matlamat penubuhannya. Negara kita berusaha memastikan faedah daripada hubungan luar ini dapat dikongsi bersama. Penglibatan Malaysia amat dihargai oleh negara yang menganggotai ASEAN. Penglibatan Malaysia juga mengukuhkan hubungan dengan negara jiran dalam semua bidang. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, cikgu mengharapkan kamu untuk subscribe channel Jeffrey J dan tekan butang loceng serta like untuk mendapatkan video terbaru daripada cikgu. Sekian, terima kasih.